بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada kita di Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi kepada kita dan menurunkan kita keimanan. Walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengkurniakan kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghulu bagi alam ini, bukan sekadar penghulu bagi nabi dan juga rasul. Walhamdulillahilladzi akramana bil Quran. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan ahadan samadan, lam yattakhidh sahibatan wa la waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu khaliluhu. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am di juzuk yang ke-8, muka surat yang ke-148 pada ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. صدق الله العظيم. Salah satu daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Seperti mana adalah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala-galanya itu ada syarafan, adanya kemuliaan, dan kemuliaan bagi umatku adalah Al-Quran. Lalu oleh kerana itu mereka berada dalam madrasah Al-Quran, hidup duduk dan juga bangun dengan Al-Quran, maka mereka itulah yang disebut sebagai orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga yang beramal dan juga yang mengajarkannya. Itulah kemuliaan dan itu hakikat. Oleh kerana itu kemuliaan itu bukan seperti mana ekonominya, perdagangannya, sebuah kerajaan yang memiliki nukliernya, negara yang cantik, yang mewah, yang kaya. Itu bukan sebuah kemuliaan. Kemuliaan adalah dengan Al-Quranul Karim. Betapa banyaknya negara-negara yang tidak dibina dengan Al-Quran. Perundangannya jauh daripada perundangan Al-Quran. Bahkan kalau nak dimasukkan Al-Quran dalam perundangan, dianggapnya ghariban, sangat-sangat ganjil kalau dibawa masuk, pelik. Begitu juga Quran kalau nak dibawa masuk ke parlimen, begitu juga agak-agak ganjil kalau nak dibawa hukum Al-Quran di dalamnya. Maka itu sabit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada al-Islamu ghariban. Permulaan Islam itu ghariban, asing, pelik, ganjil. Manusia memandang asingnya Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dakwah, panggil manusia la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang mendengarnya menganggap itu panggilan seruan kalimah yang sungguh-sungguh ghariban, asing sungguh. Kalimah yang mana sungguh-sungguh ganjil didengar. Disebabkan nenek moyang dulu tak pernah menyuruh manusia kepada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang ada la ilaha illallah, tapi tidak ada wahdahu la syarikalah. Lalu oleh kerana wahdahu la syarikalah pun tak ada, lalu digugurkan terus la ilaha illallah, tidak lagi ada. Disebabkan buat mereka ada Tuhan selain daripada Allah. Latanya, Manatnya, Uzzanya, Hubbalnya.
Lalu bagaimana mereka mahu la ilaha illallah? Lalu Rasulullah SAW bangun dakwah memanggil manusia kepada la ilaha illallah. Itu kalimah ghariban yang sungguh-sungguh asing buat manusia. Seperti mana Allah Yahudi Nasrani kalau memanggil mereka, disuruh mereka agar mereka mengucap la ilaha illallah, tidak mahu mereka. Itu kalimah kamu punya, Islamnya, bukan kami punya. Kami ada kalimah lain. Tidak. Semua para nabi, semua para rasul, seruan mereka adalah la ilaha illallah. Semua sekali. An'ibudullah wattaquh. Hanya kamu sembah Allah, takutkan dia. Hanya dia. Sungguh asing. Tak kala mana Rasulullah SAW bercerita lepas mati hidup balik. Oh, itu ghariban, cerita pelik tu daripada Muhammad. Dahlah dibangkitkan, kemudian pula akan diperhitungkan amal. Itu lagi tambah ghariban, pelik betul cerita Muhammad ini. Sangat pelik. Tapi tak ajaib pun, pelik je. Ghariban. Lalu sebenarnya barang siapa yang berada dalam yang dikatakan pelik itulah fatubah, itulah gembira dan bahagialah dia, kata Rasul. Summa ya'uduna kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kemudian Islam akan kembali seperti mana pada yang awal, dia kembali dengan ghariban. Maka berbahagia dan gembiralah bagi mereka ghuraba yang duduk dalam yang asing tadi. Orang yang mana mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk orang Islam, tidak boleh pada orang-orang yang lain sekadar dia nak sebut tapi dia tidak mahu Islam. Ataupun dia nak sebut di lidahnya Allah Tuhan dia, tapi dia tak mahu la ilaha illallah. Itu bukan orang Islam juga. Orang Islam mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimah itu bukan untuk mereka. Itu kalimah asing buat kami. Di mana sajalah penerimannya, perundangannya, hukum-hukumnya, undang-undang sesebuah negara kalau dibawa masuknya perundangan, hukum hakam, undang-undang Islam, sangat pelik. Sebab mereka lihat ini klasik dulu-dulu. Dulu-dulu pun kalau sekiranya akhir zaman ini ada lagi hitam putihnya. Dulu-dulu tak ada hitam putih. Lalu mereka mana itu undang-undang klasik, undang-undang kuno. Lalu itulah ghuraba. Lalu kalau sekiranya kita berada di dalamnya, maka Rasulullah kata fatuba. Bahkan Nabi pernah mengulang sampai 4 kali. Fatuba, fatuba, fatuba. Jadi memang asing. Tak kala mana kita memanggil orang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, memang dianggap asing sebagian orang Islam sendiri. Tapi memanggilnya kepada stadium bola sepak, dia tidak asing. Kepada artis, dia tidak asing, biasa saja. Tapi kepada masjid, ke rumah Allah, dia agak asing. Itu kata Rasulullah SAW. Sungguh kalau sekiranya dalam parlimen sebelum mula kita berusrah dulu, kita baca 1 ayat, 2-3 ayat, bangun dia ketua agama, lepas tu tafsir ayat tu, mana ada. Pelik sangat kalau buat begitu. Ataupun tengah-tengah hanya memenuhi syarat, kita berhenti dulu, kita solat semua. PM azan. Agak asing kalau perkara itu berlaku. Sangat asing. Itu. Jadi kita jangan melihat itu kemuliaan. Itu bukan kemuliaan. Dia lawan daripada kemuliaan. Kemuliaan hanya Quran, kata Rasulullah SAW. Bahkan orang yang belajar Quran, dia lah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'in kadzabuka ya Muhammad, sekiranya orang itu mendustakanmu, maknanya manusia memang sifat dia mendustakan kalau dia tak percaya. Dusta ni menolak. Tapi waktu dia menolak, dia tak menolak 100% yakin itu tak betul, tapi dia masih sangsi, masih ragu-ragu. Kerana apa? Rasulullah SAW orang yang hebat di mata mereka, orang yang hebat berbicara tentang Tuhan yang wahid, ahad. Kemudian dia la yuhyi wa yumit. Kemudian yaumal ba'ats, hari berbangkitnya.
macam-macam cerita, bahkan sampai ke syurga, sampai ke neraka. Lalu orang yang hebat dia pandang mereka itu di depan mata mereka itu, lalu berbicara tentangnya. Tak boleh kata Muhammad ni tak betul semua, tak boleh juga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya Muhammad, mereka mendustakanmu adalah yang kau baca kat mereka, tapi dirimu mereka tak dusta. Kamu hebat ya Muhammad, tapi wahyu yang aku sampaikan lalu kamu baca kepada dia, mereka dusta. Mengapa kau dusta? Disebabkan luar biasanya dengan apa yang dibaca Nabi, buat mereka tu sihir, ayat-ayat sihir. Sebahagian mereka ni kadang orang-orang yang mahir dalam syair, dia kata ini syair ni, tapi syair dia luar biasa hebat. Kami tak boleh nak tanding dengan syair Muhammad, tapi syair lah. Bahkan apa saja yang dibaca Muhammad daripadanya, bukan daripada Tuhannya. Fa'ikadzabuka, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, sekiranya mereka mendustakanmu ya Muhammad, faqul, katakan kepada mereka, Rabbukum, Tuhan kamu. Tuhan kamu di sini bukan berhala. Apa maksudnya di sini? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menafikan dia sebagai pencipta. Dia menciptakan manusia, walaupun manusia mengingkari dan menafikannya. Berapa ramai manusia di dunia mengingkari, menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Seperti mana orang kafir sendiri dia masih sangsi, siapa menciptakan dia? Kita jawab Allah Ta'ala lah. Tuhan kami ni, Tuhan kamu sama Allah, cuma berbeza agama. Tuhan tetap yang itu, tidak ada Tuhan lain. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menurunkan walaupun satu ayat dia menafikan sebagai pencipta, walaupun orang itu menafikan Allah sebagai pencipta di dunia maupun di akhirat. Tidak. Walaupun orang itu mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, menolaknya, memusuhi Allah dan Rasulnya, berkata yang macam-macam kepada Allah, memburuk ke Allah, tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala kata Rabbukum, itu Tuhan kamu juga. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah kedudukan orang kafir di akhirat, dia mengakui Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Tak ada seorang kafir pun yang menafikan. Hanya di sana mereka akan ikut siapa yang mereka sembah di atas dunia dulu. Itu hadis sahih. Nabi kata di akhirat seseorang akan mengikut siapa yang dia sembah sewaktu di atas dunia dulu, walaupun dia mengakui Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan dia. Maknanya mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, tapi di atas dunia sembah selain pada Allah, tidak melayakkan mereka menjadi orang beriman. Masih kafir. Masih kafir. Secara logik dah. Secara logik, pada zaman dulu adanya hamba sahaya, dibeli di pasar-pasar saja. Lalu dibeli dah 10 dirham, 20 dirham, 100 dirham, mengikut pada kekuatan orang tu boleh buat kerja. Bila dibelinya sampai ke 1000 dirham, disebabkan dia hamba yang terbaik di kalangan orang Arab dulu. Lalu dia tak buat kerja orang majikannya, bos dia yang beli tu, dia pergi buat kerja orang lain. Hai, aku beli kamu untuk kamu uruskan kerja-kerja di rumahku, bukannya rumah orang lain. Begitu. Lalu begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, dia menciptakan kita. Lalu kenapa nak sembah selain pada Allah, sedangkan yang disembah selain pada Allah tu bukannya Allah juga, bukannya Tuhan. Tu yang datang Nabi Rasul nak bagi tahu yang kamu sembah tu bukan Tuhan. Apa susah sangat kamu nak faham? Bahkan kamu dalam hati pun masih sangsi, takkan Tuhan kamu tu batu. Tuhan kamu tu kamu boleh cari usul dia. Usulnya daripada batu diukir, lalu diletak depan tu. Lalu dia kata, wahai, 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 itu Tuhan. Kalau sekiranya kamu berfikiran waras, takkan itu Tuhan kamu. Kan cerita kita dah belajar dulu kisah Nabi Ibrahim, dia pecahkan berhala-berhala. Lalu datang orang, dia tahu Nabi Ibrahim, dia pecahkan. Nabi Ibrahim tipu mereka. Bukan aku. Kalau nak tahu siapa yang memecahkan Tuhan kamu, tanya Tuhan kamu yang paling besar yang masih ada ni.
Tanyalah dia. Kan Tuhan, dia akan beritahu lah. Lalu mereka kata apa? Ya Ibrahim, kau mengetahui Tuhan kami tidak boleh melihat, Tuhan kami tidak boleh memberi, tidak boleh juga bergerak, tak boleh berbicara. Hai, secara logik takkan itu Tuhan? Kamu boleh berbicara, kamu boleh melihat, kamu jadi Tuhan. Logiklah. Tak, itu juga Tuhan. Lalu itulah datang para Nabi Rasul nak beritahu begitu. Tapi kita lihat sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih dia. Orang tu mendustakan kekasihnya, menolaknya. Bahkan sampai peringkat Rasulullah pernah dipukul mereka. Bukan sekadar mendustakan, sampai peringkat mahu membunuh Rasul, membunuh kekasih Allah, membunuh dia rahmatan lil alamin. Bahkan satu riwayat disebutkan kalau setitik darah Rasulullah jatuh ke atas bumi, murka Allah akan jatuh kemurkaan jauh lebih besar pada umat-umat dulu punya murka Allah. Jadi itu kasih dia pada Rasulnya. Umat dulu-dulu itu dibinasakan oleh Allah. Itu masa Allah bagi tahu, aku tunjuk kamu, cerita pada kamu kebinasaan yang telah aku binasakan umat-umat dulu. Nuh bagi besar dengan taufan, kaum Ad, kaum Samud dengan angin kuat, angin kencang, dengan kilatnya, dengan petirnya, guruhnya. Ada yang ditukar jadi kera babi pun ada. Tapi bila saja Allah Subhanahu Wa Taala marah, bila kekasihnya dilakukan, dibuat orang satu tindakan buruk padanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya dia menghendaki, dia boleh membinasakan, menghukum jauh lebih besar pada umat pada zaman dulu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak melakukannya kerana Rasulullah mohon kepada Allah. Tak mau ya Allah. Itu ya Rasulullah dapat rahmatan lil alamin. Dia nampak rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat uslub Quran. Fa in kadzabuka, sekiranya mereka itu mendustakanmu, faqul, katakanlah olehmu ya Muhammad, Rabbukum, Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kamu ingkar, kamu menafikan, kamu menolak, Allah tetap Tuhan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala tetap Tuhan kamu. Kerana Allah tidak pernah menafikan sebagai pencipta. Lalu Rasulullah menyampaikan, Rabbukum, Tuhan kamu. Zu rahmati wasi'ah, dia memiliki akan rahmat yang sungguh-sungguh luas. Kita perhatikan uslub ayat ini, dakwah Allah kepada manusia lalu disampaikan kepada Rasul, menjadi usul dalam dakwah Islam. Orang tu mendustakan Rasul tapi beritahu Tuhan mempunyai rahmat yang sungguh luas, Tuhan kamu Allah. Bagaimana kita nak memahaminya di sini? Kita memahaminya bahawasanya tidak dipandangnya apa pun, melainkan kamu pandang rahmat Allah Ta'ala. Itu masa duduk bangun kita, jangan melihat diri kita, jangan melihat sekeliling kita, lihat rahmat Allah. Itu bermula dan paling utama dalam kehidupan rahmat Allah. Kerana kita tak memandang, melainkan pandang dengan rahmat Allah. Kita tak berbicara melainkan dengan rahmat Allah. Bahkan sampai mereka kita tidak menunaikan solat, tak beribadah, melainkan semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kita, bermula daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, sekiranya mereka mendustakanmu, wala tasta'jal, maka janganlah kau minta agar segera kau angkat buat mereka. Tidak. Itu yang Rasulullah SAW tidak lagi mohon kepada Allah agar Allah membinasakan mereka. Tidak, mereka diberi peluang agar mereka bertaubat kepada Allah. Itu yang kisahnya ibu-ibu orang musyrikin yang dulu memusuhi Nabi, mendustakan Nabi, kemudian masuk Islam kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya Allah murka, dia tidak menurunkan rahmat yang luas itu, habis mereka mati kafir saja, tidak diberi peluang dan jalan untuk Islam. Itu murka Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu dalam ayat ni kita perhatikan, sekiranya kamu mendustakan Rasul, Tuhan kamu Allah rahmatnya luas. Kalau kita sendiri, kalau dia mendustakan kamu, bagi tahu kat dia siksaan neraka lah. Itu kita. Kalau kamu mengumpat curi siap kamu, tempat kamu neraka lah. Tentunya potong tangan kamu. Ini contoh kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka mendusta kamu ya Muhammad, bagi tahu bukan siksaan, rahmat. Seperti mana ada perempuan masuk rumah kita gelap-gelap, duduk tengok, duduk cari barang. Kita pun kata perempuan nampak ke, buka lah lampu ujung tu, switch tu. Boleh nampak barang kau nak ambil, gelap ni. Apa maksud tu? Kalau nama perempuan takkan kita bantu lagi untuk dia ambil barang rumah kita. Perempuan masuk rumah Rabi'atul Adawiyah, dia seorang waliullah. Gelap-gelap malam dia masuk. Rabi'atul Adawiyah rumahnya mana ada harta, tidur ni di atas batu-batu. Dia ada kain selimut. Perempuan duduk cari Rabi'atul Adawiyah dan gelap-gelap nampak. Dalam rumah aku mana ada barang, ada kain selimut. Kau nak ke? Kalau nak ambil lah. Mana tahu boleh jual kat pasar besok pagi, dapat RM2, RM3. Rabi'atul Adawiyah. Cuma Rabi'atul Adawiyah kata, boleh aku bagi. Kalau aku bagi, kau tak jadi perompak dah. Kalau kau ambil hak aku, barang aku, harta aku, kamu mencuri ke memompak. Kenapa apa kita sebut memompak? Sebab tak ada yang merompak, tuan ada. Kalau tuan tak ada, nama mencuri. Tapi Rabi'atul Adawiyah kata, sebelum kau keluar, solatlah dulu 2 rakaat. Itu tempat wuduknya. Habis nanti aku bagikan ini, cuba-cubalah jual. Macam tu ada harga. Selimutnya waliullah tu, dia tak jagalah dia wali. Perempuan tu buat sungguh, ambil wuduk dia solat. Allahu Akbar. Habis itu Rabi'atul Adawiyah pun sekian-sekianlah nasihat. Perempuan tu pun keluar, Rabi'atul Adawiyah hadiahkan selimut dia. Tak lama kemudian perempuan tu bukan jadi orang yang akan pergi perempuan rumah orang lain, jadi waliullah. Bertaubat sungguh-sungguh, jadi waliullah pula dia. Apa maksudnya di sini? Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja itu perempuan, ya Allah, potong tangannya, lumpuhkan tangan kaki dia. Sebab Rasulullah SAW kata, kalau kamu dizalimi, kamu doa lah. Sebab doa orang dizalimi tidak ditolak doa buat dia. Ya Rasulullah, ada orang mari ke rumahku, dia mau ambil harta duit. Apa pula aku buat? Lawanlah dia. Ya Rasul, sampai dia nak membunuh aku, bunuh dia, kata Rasul. Tapi ulama masih khilaf, ada ulama kata wajib, kalau boleh bunuh lah. Sebagai ulama kata tidak sampai bunuh. Khilaf itu. Dia sebabkan ulama berfatwa sebab melihat pada keadaan pada zaman hari ini tak sama pada zaman dulu. Zaman dulu mana ada pistol senapang. Dan kejahatan orang dulu mungkin tak sama kejahatan orang ini. Itu. Lalu ceritanya apa? Ini uslub daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu rahmat luas. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak mengazab mereka kerana rahmatnya. Ini uslub, ini dakwah. Oleh kerana itulah setiap orang yang dakwah, kalau sekiranya dakwah orang marah dia, jangan marah orang tu balik. Sebab dalam dakwah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mestilah kalau waktu kamu menyampaikan kebaikan, kamu kena ada niat sabar. Kalau kamu hilang sabar, kamu dah tak disebut sebagai orang dakwah. Kamu bohongnya dakwah. Maksudnya kamu dakwah mencari bohong ke situ, palsu punya dakwah. Kamu dakwah orang marah kamu marah dia balik. Kamu kena sabar lah. Seperti mana kita di akhir zaman, bila orang tu cakap sesuatu, orang ni marah dia balik.
tidak sabar. Kan itu uslub dalam dakwah. Kita lihat betapa besarnya sabarnya Rasul. Ini seorang Nabi Rasul. Orang yang mendustakan Nabi boleh saja di lidah Nabi. La'natullah alaika. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kamu. Boleh. Dia Nabi Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala larang Nabi, janganlah ya Muhammad, sebab doamu pun mustajab. Kalau aku laknat sungguh. Jangan ya Muhammad. Tahan. Rasulullah pun tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahan ya Muhammad. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Sabarlah kau ya Muhammad seperti mana sabarnya para rasul-rasul ulul azmi dulu. Nabi Nuh mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mengapa agaknya? Sebab seorang-seorang dia buat bahtera yang sungguh besar, yang sungguh tinggi itu. Pada kekuatannya sungguh luar biasa. Sebab dia yang tebang pokok, dia yang memahatnya itu semua. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, sebab Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Nuh buat kapal, ada paku lagi. Dia kena buat paku. Kita sendiri paku yang kecil pun tak mampu nak dibuat kita. Apatah lagi paku yang besar-besar tu. Nak dilebur besi bagaimana? Maknanya kekuatan Nabi Nuh diberi oleh Allah dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu umatnya kalau kufur dia, tolak dia, boleh saja mungkin dia jentik terpelanting waktu. Tapi Nabi Nuh, Allah kata fasbir, sabar. Bahkan semua Nabi Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sabar. Kerana Allah lagi sabar. Salah satu perkara yang para malaikat memandang takjub pada sifat Allah adalah sifat sabar. Sebab apa? Berapa ramai manusia yang kufur kepada Allah, maka minumnya daripada Allah, tapi yang disembahnya selain pada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak apa-apa pun. Bahkan terus lagi bagi makan minum pada dia, bagi tempat tinggal yang baik-baik pada dia, bagi kehidupan yang baik-baik. Alangkah sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tidak ada sifat begitu pada makhluk. Ya betul. Makhluk satu ketika hilang sabar juga. Stop je. Seperti mana Sayyidina Umar, seorang sahabat Nabi yang terbaik di antara para sahabat, kadang hilang sabar juga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang terbaik, kadang hilang sabar juga. Anak saudara dia duk fitnah Aisyah, termasuk kelompok orang yang fitnah Aisyah. Dia dapat tahu, dia kata mulai hari ni aku tak nafkah kamu lagi. Kamu pergi cari nafkah sendiri, kata Abu Bakar pada anak saudara dia tu. Sebab anak saudara gantung hidup kat Abu Bakar sendiri. Lalu turun ayat Quran, Allah kata yang terbaik memberi maaf, sabar. Siapa yang kata Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia tak kata demikian. Mereka mendustakanmu ya Muhammad, bagi tahu aku luas akan rahmat. Kalau manusia, kalau dia dah dusta kamu, kamu tinggal dia. Kalau dia dah tolak kamu, takkan kamu nak pilih dia lagi? Apatah lagi nak mengundi dia kan? Dia dah tolak kamu, dia sifat terajang kamu, takkan kamu nak pilih dia? Dan dia takkan nak pilih kamu lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendusta kekasih dia, beritahu rahmat Allah luas. Itu maksud. Dengan ini, ayat ni bila diturunkan, targhib namanya. Nak bagi hati mereka ini ada kesedaran. Sedikit demi sedikit, akhirnya orang tu pun masuk Islam. Walaupun mungkin bukan satu jumlah seluruhnya, tapi kebanyakan mereka kemudian dia masuk Islam. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada mereka. Ini dalil bahawasanya walaupun orang itu mendustakan Nabi, menolak Quran, tidak dikatakan Allah laknat dia, mereka rahmat ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak melaknat mereka, Allah menangguhkan laknat. Sabaqat rahmati ghadabi, aku mendahulukan rahmatku berbanding murkaku.
Sehingga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ramai orang yang dulu menolak Nabi, mendustakan Nabi sampai peringkat nak bunuh Nabi masuk Islam. Awal-awal dakwah Nabi, yang tolak Nabi sampai peringkat nak bunuh Nabi adalah Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, kemudian dia masuk Islam. Khalid Al-Walid, Amr Al-As, kemudian dia masuk Islam. Padahal dia antara orang-orang yang memang diupah untuk membunuh Rasul. Ketua dia Abu Sufyan pun masuk Islam. Isteri dia Hindun, suruh dia budak dia bunuhnya Wahsy. Wahsy pun masuk Islam. Isteri itu Hindun pun masuk Islam. Padahal dia membunuh Sayyidina Hamzah. Dilaknat di para sahabat. Laknat tu mereka. Tapi laknat lidah manusia, bukan laknat daripada Allah. Allah rahmat untuk mereka. Lalu mereka masuk Islam tu tak ada rahmat Allah. Apa maksudnya? Jangan kamu menutupnya pintu rahmat Allah kepada mereka. Itu yang sudah akidatul Islam. Kita tidak boleh membiarkan seseorang sehingga dia dah tidak ada lagi peluang untuk kembali mendapatkan rahmat Allah. Tidak seperti mana orang akhir zaman, apabila dia dah marah, jadi kau masuk neraka lagi bagus. Tak ada jalan yang menuju ke syurga. Masuk neraka lah. Aku doakan kau masuk neraka paling dalam. Wah. Bahkan seorang ayah kalau dah marah anaknya, kau bukan anak aku lah, pergilah kau. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap, aku Tuhan kamu. Aku rahmat luas. Walaupun dia menustakan Allah Subhanahu Wa Taala kerana menustakan Rasul. Cuba kita lihat Tuhan kita. Dia tidak memiliki sifat seperti mana sifatnya makhluk tu. Pasal apabila seseorang dah tahu sifat Allah, tirulah sifat tu. Tiru sifat tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi nama-namanya Asmaul Husna, ada jumlah 117 itu. Barang siapa yang amal berakhlak dengan satu akhlak Allah, ahli syurga, kata Rasulullah. Antaranya adalah sabar, memaafkan, masuk juga. Orang tu buat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala puluhan tahun, kufur kepada Allah, tak percaya Allah. Bahkan bila disebutnya Tuhan Allah, pembohong penipu tu. Dia sebut Rasulullah, pembohong penipu tu, membencinya Islam. Akan tetapi apabila ada kesedaran buat dia, hari ini dia masuk Islam, esok dia mati, apakah bagaimana kedudukannya? Dia mati sebagai seorang Islam yang beriman. Wahsy, ya Rasul, ya Muhammad, kalau aku masuk Islam, betul ke Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan semua dosa aku? Orang semua laknat aku sebab bunuh Hamzah. Aku pun rasa besar sangat dosa itu sebab ada kesedaran. Tapi kalau aku masuk Islam, Allah Subhanahu Wa Taala meleburkan, menggugurkan dosaku itu sehingga aku tidak ada azab sebab membunuh dia. Bahkan banyak dosa yang lain aku buat lagi, ya Muhammad. Lalu Rasulullah kata, ya benar. Dia pun masuk Islam. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya keislaman seseorang menggugurkan, meleburkan semua sekali dosa-dosa jahat ini. Siapa yang meleburkannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah kata, Tuhan kamu Allah. Akhirnya kamu kembali balik kepada Tuhan kamu. Bukan kembali pada Tuhan kamu yang batu itu, kayu, tapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu dalam Quran, walaupun orang kafir dia kufur, tetap Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa ilaihi turja'un, kepada Allah juga nanti kamu kembali. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut, kamu akan kembali kepada Tuhan yang kamu sembah. Allah kata, kamu kembali kepada aku. Walaupun dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, wa ilaihi turja'un. Hi di situ adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia sembah kepada Allah. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanggil manusia. Tak tahulah apa dosa dia buat, apa kekufuran dia buat, tak Allah panggil dia. Mari, rahmatku luas. Kembalilah dengan apa yang aku perintah kepada kamu. Akal kamu adalah fitrah. Fitrah adalah Tuhan, adalah aku. Hati kamu hati yang fitrah.
Fitrahnya adalah kamu Islam. Islam hanya menyembah Allah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua sekali anak yang lain itu mesti dia fitrah ala millah la ilaha illallah. Itulah dalil bahawasanya semua manusia dibangkitkan dalam keadaan semua mengenal Allah. Bahkan dalamnya kubur pun semua kenal Allah. Duduk dalam neraka semua berdoa ke Allah, berzikrullah. Rabbana 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 kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada Rabbana pada berhala batu, patung-patung dia. Dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya di sini? Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tersebar kepada manusia. Hanya manusia tak berminat. Manusia yang tidak berminat. Itu bahasa adalah uslubnya dakwah. Jangan sampai membiarkan seseorang itu terlepas untuk kembali kepada rahmat Allah. Jangan sampai peringkat sehingga dia berfikir dah tak ada rahmat Allah kepada aku, dah tertutup. Seolah-olah pintu taubat dah tertutup buat aku. Dah tak ada peluang aku nak taubat. Apa aku nak taubat biar aku mati kafir. Dia sebabkan mulut kita juga. Macam ni kafir lah kau. Macam ni akhir masuk neraka lah kau. Macam ni semoga Allah laknat kau. Jangan gitu. Allah Subhanahu Wa Taala kata, Rabbukum zu rahmati wasi'ah. Tuhan kamu memiliki rahmat yang luas. Kamu fahami rahmat tadi. Kalau sekiranya kamu mempunyai seorang yang mana kamu susah dibantu kamu, dibantu kamu daripada fakir miskin, dibantu kamu sampai kamu jadi orang kaya, agaknya apa perasaan kamu pada dia? Ini orang hebat, ini orang istimewa, membantu kami. Ini orang yang layak ada ketokohan dalam masyarakat. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih luas daripada itu. Bahkan kekayaannya pun milik Allah. Kamu melihat kekayaan yang diberinya kepada kamu, tak, kekayaan itu milik Allah. Kamu melihat kasih sayangnya kepada kamu, lalu dia membantu kamu. Kadang-kadang kita hari ini anak-anak dia dah kahwin, dia dah kerja, masih juga ibu bapa bantu dia. Macam mana tak bantu? Sebab dalam kes banyak anak banyak hutang. Hutang kereta, hutang motor, hutang rumah. Apa tu, setiap bulan tak cukup duit, pinjam dengan mak bapak dia. Mengapa mak bapak bagi? Kasih kepada anak, walaupun anak dah kerja dah. Ada anak tu gaji dia 30,000 sebulan, tapi minta lagi tolong dengan mak bapak. Sebab apa? Hutang dia 29,500. Fahami ni. Bukan orang gaji besar bahawasanya dia itu mewah hidup dia, nampak mewah, hutang dia pun mewah juga. Yang kita beranggapan dia senang. Sebab kes ni berlaku sampai mak bapak dia mengadu kat kita, anak gaji besar tapi minta lagi. Tidak patut begitu. Padahal dia lah kena bagi mak bapak dia. Kawaid pada kaedah. Tapi mengapa beri juga? Itu anak ada cucu nak makan, bantu menantu dia kerana kasih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang kafir itu mendustakan Nabi, pukul Nabi, baling batu kat Nabi. Oh, Allah bagi dia lagi kasih sayang, Allah bagi dia makan, Allah bagi tempat tinggal, dia tidur lena. Itu Tuhan kita. Itu yang Allah kata Rabbukum, Tuhan kamu. Mana tidak dinisbahkan selain pada Allah. Bila dinisbahkan Tuhan selain pada Allah, makna menunjukkan tu dalil ada Tuhan selain pada Allah. Tapi tidak ada satu ayat Allah kata ada Tuhan selain pada dia. Dia buat macam mana, Allah tetap Tuhan dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Dzu rahmati wasi'ah, memiliki rahmat yang sangat luas. Maka tirulah sifat dia, rahmat dia, kasih dia. Dia tidak mengira-ngira walaupun seorang kafir diberi juga. Orang yang kaya atas dunia pun orang bukannya orang yang sujud kepada Allah, orang bukannya orang beribadah kepada Allah, Allah bagi dia. Tak bagi tahu kat kita, itu rahmat Allah. Dia maha kaya. Kamu tengok dia kaya tak? Kekayaan dia pun di sisi Allah kecil je, tak ada apa. Allah boleh kayakan kamu lebih pada kekayaannya. Sebab kekayaan kamu pada hati, kekayaannya pada harta benda. Agak-agaknya kamu boleh tidur lena ke dengan dia? Agak-agak dia boleh tidur lena? Dia tidak boleh tidur lena, melainkan dia kena makan ubat tidur. Kamu tidur okey je.
Macam mana dia tak makan ubat tidur, dia kena fikir macam-macam. Dia keluar rumah, dia kena tengok ada tak pistol ke senampang depan pergi kat dia. Berapa ramainya orang-orang kaya dalam dunia banyak mati kena tembak. Kat Malaysia pun sama. Banyak orang kaya mati kena tembak. Presiden-presiden di luar negara pun banyak mati kena tembak. Kita tidak, kita boleh keluar pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kepada Allah dengan tenang, dengan baik kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasai rahmat tu, jangan rasai yang lain. Sebab bila kita merasai rahmat, kita kata membadai ini semua. Kerana rahmat Allah tu membadai untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Bahkan kamu tidak akan masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Makna rahmat ni fi dunya wal akhirah. Ya rahmat ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma. Itu doa Nabi Musa juga Rasulullah baca. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu di dunia sampai ke akhirat. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah ilmu kita dan menambah makrifah kita kepada Allah. Sangat luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta